Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Seperti yang kita tahu, ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepentingan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Nabila binti Muhammad Zulkifli, nombor metrik 4242003401. Hari ini saya akan berkongsikan dua buah buku yang menarik mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Buku pertama merupakan biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi, yang ditulis oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Buku ini diterbitkan daripada Publishing House. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW bermula dengan latar belakang baginda seperti nama penuh, silsilah keluarga, keturunan, tarikh dan tempat lahir, kejadian semasa baginda dilahirkan sehinggalah baginda dewasa. Kemudian diceritakan pula perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta perjalanannya menyampaikan dakwah dengan pelbagai usaha dan cara. Setelah itu diceritakan juga perjalanan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain akibat ditolak oleh penduduk. Setelah selesa di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi beberapa siri peperangan yang mengorbankan para tentera Islam. Ada peperangan yang mencapai kemenangan dan ada juga peperangan yang gagal di tengah jalan. Setelah itu diceritakan juga perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW membuka semula kota Mekah yang diterima oleh penduduk setempat dan baginda mendiami kawasan tersebut sehinggalah baginda wafat. Secara keseluruhannya, buku ini mempunyai pengisian yang sangat padat dan lengkap. Ia memudahkan pembaca mengenali Nabi Muhammad SAW dan mendalami perjalanan hidup baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul. Bagi buku kedua pula bertajuk Kisah 25 Rasul Siri 1. Buku ini mempunyai 6 siri secara keseluruhannya. Ditulis oleh Anna Maria dan Sharmila Muntazar, terbitan Azmar Prima. Kisah 25 Rasul ini menghimpunkan kisah riwayat hidup dan sejarah 25 Rasul yang wajib diketahui oleh kita. Setiap Rasul itu diceritakan secara ringkas tentang perjalanan mereka menjadi Rasul, cabaran dan halangan yang mereka hadapi dalam menyampaikan dakwah serta penerimaan umat mereka terhadap ajaran yang dibawa. Buku ini sesuai dibaca oleh semua peringkat usia, terutama sekali kanak-kanak. Pengisiannya yang sangat mudah untuk difahami dan penggunaan ilustrasi gambaran sesuai untuk menarik hati pembaca. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah kita sama-sama membaca buku biografi Muhammad bin Abdullah untuk lebih mengenali dan mencintai seorang Nabi yang sangat peduli akan umatnya. Tidak lupa juga untuk membaca Kisah 25 Rasul kerana kewajipan kita untuk mengenali siapakah mereka. Sampai di sini sahaja perkongsian saya hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton sehingga penghujung video. Jika ada rezeki, bertemu kita di lain hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma binti Zainal ingin berkongsi dengan anda sebuah buku yang sangat memberi inspirasi, iaitu buku yang bertajuk Inilah Doaku. Masya Allah, sangat bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Buku ini ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ini gambar Ustaz. Okey, Masya Allah, buku Ustaz ni nipis, senang nak dibawa ke mana-mana. Okey, di sini banyak buku doa-doa, ya, himpunan doa-doa. Masya Allah, saya pun sangat tertarik sebab doa-doa dipilih, ada 40 doa dalam ni. Sangat bermanfaat dan sangat memudahkan masyarakat di semua lapisan. Okey, menurut penulis, menurut Ustaz menzahirkan rasa kesyukuran kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang Allah telah bagi pada kita semua dalam kehidupan kita.
Di sebalik terhasilnya buku ini ada kisah yang penulis kongsikan kepada kita semua. Okey, penulis mengatakan pentingnya untuk kita berdoa sebelum kita memulakan kehidupan kita pada setiap hari. Okey, dan pada ketika itu penulis menceritakan telah merebak coronavirus sehingga mengorbankan ramai manusia. Jadi dari keadaan itu terdetik dalam hati beliau alangkah baiknya jika kita mempunyai doa khusus yang diamalkan dalam kehidupan. Jadi Ustaz rasa terpanggil berlaku keadaan begitu, Ustaz terasa terpanggil untuk menghasilkan buku inilah. Masya-Allah ya. Okey, buku ini yang ada di tangan saya ini adalah cetakan ketiga. Masya-Allah ya. Buku ni sangat mendapat sambutan daripada masyarakat. Okey, namun buku ini edisi yang terkini Ustaz telah menambahkan iaitu menambah pengisiannya dengan lebih lengkap lagi, iaitu doa-doa Ustaz buat dalam bentuk berjamaah, meminta berdoa kepada Allah dalam bentuk berjemaah. Jadi sesuai digunakan di semua tempat dan masyarakat lah. Dia boleh diamalkan oleh semua kelompok masyarakat. Okey, penulis mencadangkan untuk kita membaca doa ini pada pagi hari untuk menzahirkan diri kita sebagai seorang Muslim yang bersyukur dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi puan-puan boleh dapatkan buku ini di pasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan kesegaran alam yang indah ini, suka saya berkongsikan doa ditetapkan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud, kami hayati pagi ini di atas landasan fitrah dan perwatakan Islam, berpegang kepada kalimah ikhlas, kalimah syahadah, dan berpegang kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga agama ayah kami Ibrahim, yang berada di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari kalangan orang-orang musyrik. Masya Allah, doa yang sangat bagus. Okey, ada beberapa isu perkara yang selalu viral di dalam negara kita, antaranya adalah isu halal. Masya Allah, dalam buku ini juga ada satu doa. Doa itu bertajuk dicukupkan yang halal. Masya Allah. Maksudnya apa, daripada pelbagai sudut kita minta bantuan Allah. Ini doa kita nak minta kepada Allah dicukupkan yang halal dalam kehidupan kita. Macam mana doa tu? Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa perlu kepada yang haram. Kayakanlah aku dengan kurniaanmu tanpa aku mengharapkan kepada selainmu. Masya Allah, doa yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Sedangkan kadang-kadang kita nak cari yang halal tu, kita pun tak tahu dari mana sumbernya. Tapi dengan adanya doa ini, hidup kita terarah. Hidup kita akan sentiasa mencari yang halal untuk diri kita dan keluarga kita. Kerana yang halal itu akan menjadi darah daging kita. Semoga kehidupan kita lagi barakah dan lagi dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, selamat memiliki buku ini. Kalau kita nak hadiahkan dekat orang pun, Masya Allah, semoga ganjaran pahala kita tu mengalir lagi kan. Okey, jangan lepaskan peluang. Buku yang sangat mudah, dibawa ke mana-mana.
supaya kita dalam keadaan selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Kalau kita sedih, kita tak ada rasa terlalu sedih sangat, kita akan meminta pertolongan pada Allah. Kalau kita sunyi, kita akan mencari doa untuk meminta pertolongan daripada Allah supaya kita tidak kesunyian. Buku ini banyak doa-doa yang boleh memberi panduan pada kita. InsyaAllah, mari kita sama-sama amalkan. Sehingga jumpa lagi di lain akan datang. Salam kasih dan sayang daripada saya Asma binti Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma binti Zainal. Suka untuk berkongsi dengan tuan-puan 40 hadis amalan sedikit, pahala berganda. Amalan sedikit, pahala berganda. Masya Allah, subhanallah. Penulis mencadangkan kita amalan, menjadikan amalan yang kita boleh menjadikan amalan yang istiqomah dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ini adalah langkah yang bijak bila kita pilih untuk beribadah begini. Nampak bijak di situ. Amalan yang sedikit tapi pahala berganda. Sebenarnya kita dah jadi rutin harian dah kita buat. Kadang amalan ni nampak mudah tapi kita tak mampu lagi nak istiqomah. Tapi dengan adanya buku ini, penulis membantu kita untuk beribadah dengan lebih istiqomah lagi dengan amalan dengan 40 hadis ini. Jadi kita yakin untuk beramal dengannya. Okey, insya-Allah penulis ialah Ustaz Muhadir Haji Jul. Nah, ada gambar dekat sini. Masya-Allah. Saya sangat terinspirasi buku ini. Sebenarnya sebelum pensyarah mencadangkan, saya memang nak memiliki buku ini. Penulis juga berkongsi dengan kita kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, ditulis baginya pahala solat sepanjang malam. Masya Allah, fadilat membaca Al-Quran sangat-sangat istimewa. Penulis berkongsi lagi kepada kita kebaikan solat jemaah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-Ash, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, solat berjamaah afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Masya Allah, jom kita ajak kawan-kawan kita dan ahli keluarga kita solat jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata dari saya, jangan lepaskan peluang tuan dan puan memiliki buku ini. 40 amalan sedikit, pahala berganda. Okey, kita beramal bersama-sama. Kita mulakan dengan sedikit demi sedikit dan kita cuba istiqomahkan. Dan kita akan ganda-gandakan lagi kita punya ibadah dengan bimbingan buku ini. Salam kasih dan sayang daripada saya Asma binti Zainal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, kita yakin semua akan rasa untuk berubah dan ingin membuat satu perubahan dalam diri apabila usia kita sudah meningkat. Jadi, saya ingin berkongsi dengan anda mengenai sebuah buku diterbitkan oleh Galeri Ilmu di mana tajuk buku tersebut adalah Amalan Mengangkat Darjat. Penulisnya adalah Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang merupakan seorang panel rancangan yang sangat terkenal di TV Al-Hijrah. Malah beliau merupakan
pengacara rancangan bagi Tanyalah Ustaz di TV9. Saya yakin pembaca dan penonton semua sudah pasti mengenal Ustaz Jafri ni kan. Jadi saya ingin berkongsi dengan anda isi kandungan yang terdapat dalam buku beliau. Jom. Masya Allah. Buku ini menghimpunkan amalan-amalan yang bersumberkan hadis-hadis dan amalan-amalan yang dicadangkan oleh alim ulama dalam urusan kehidupan seharian dengan tujuan dan matlamat dalam urusan ibadah di samping melakukan tugas seharian. Dan tidak ketinggalan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan ulama yang ringan dan mudah diamalkan pada setiap hari. Buku ini disusun dalam bentuk jadual yang mudah untuk menjadi apa? Untuk menjadi rujukan dalam urusan ibadah sehari-hari. Namun, terkadang sifat manusia yang lemah memungkinkan berlaku kekurangan dan tertinggal amalan disebabkan pengurusan masa dan disiplin diri yang tidak sempurna. Maka, buku ini telah menjadi panduan dan bimbingan bagi melakukan amalan dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sebaiknya untuk kita amalkan. Jadi, saya memilih buku ini kerana apa? Dalam buku ini terdapat isi kandungan yang sangat baik, subhanallah. Ya, menceritakan tentang bagaimana solat sunat dilakukan pada waktu qiyamul lail, iaitu sekitar jam 5 pagi apabila kita bangun untuk qiyamul lail. Pertamanya kita boleh melakukan solat sunat seperti solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat hajat dan juga sebagainya. Di dalam buku ini juga menceritakan bagaimana cara-cara untuk melakukan solat sunat secara ringkas, ya. Dan juga beliau juga telah menceritakan bagaimana amalan-amalan selepas solat. Selepas solat sunat dilakukan, jadi ada amalan-amalan selepas melakukan solat sunat, iaitu amalan selepas waktu solat fardu, iaitu 5 waktu itulah. Seperti solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Penulis juga ada menceritakan tentang amalan dan adab ketika hendak tidur. Dalam buku ini juga beliau telah tulis wirid Qusyasiyah dan wirid Rabbani, di mana selepas kita melakukan solat sunat dan juga solat fardu, jadi beliau telah menulis tentang zikir-zikir ataupun bacaan wirid yang harus kita amalkan sehari-hari. Ini membuatkan diri saya termotivasi untuk membaca, menghafal, malah untuk menambahkan serta meningkatkan keyakinan untuk saya beribadah kepada Allah. Dalam ini juga menceritakan juga tentang bacaan zikir yang kita harus amalkan. Yang paling menarik bagi saya adalah di dalam buku ini adalah beliau telah menyediakan jadual waktu yang ringkas untuk jadikan panduan pembaca di luar sana, bagaimana jadual seawal jam 5 pagi kita, pengisian kita diisikan dengan slot yang baik serta mendapat pahala untuk kita amalkan, iaitu amalan seperti bangun pagi kan, kita perlu bersihkan diri, kemudian kita adakan zikir dan juga melakukan solat dan sehinggalah pada waktu malam. Dan juga dalam buku ini juga disediakan bahagian senarai semak di mana kita boleh tik pada bahagian belakang ini, di ruangan akhir ini terdapat jadual untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi buku ini sangat membantu saya dalam kehidupan ibadat seharian. Jadi saya amat-amat berbesar ibadat seharian. Jadi saya amat-amat
berbesar hati untuk berkongsi dengan anda, dan juga mudah-mudahan Allah memberi kerahmatan dan juga pahala buat Ustaz Jafri kerana menjadikan satu panduan amalan mengangkat darjat ini, menyebabkan saya rasa sangat termotivasi untuk melakukan ibadat-ibadat sunat, melakukan zikir-zikir, dan juga menjadikan jadual yang ringkas, yang mudah serta padat untuk apa dalam kehidupan seharian kita, ya. Jadi saya harap penonton dan juga pembaca di luar sana dapatkan buku amalan mengangkat darjat ini kerana sangat-sangat membantu dalam kehidupan seharian kita, di mana kita dapat mengamalkan dan mengajar untuk kebaikan kepada anak-anak, ya, juga keluarga. Mudah-mudahan kita meningkatkan diri, memotivasikan diri, dan juga tujuan kita hanyalah satu, iaitu untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu saja daripada saya. Wallahu alam. Sila dapatkan buku amalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Saya telah menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Suci Sekeping Hati. Lagu ini mempunyai kaitan dengan sebuah buku yang saya ingin kongsikan dengan anda semua, iaitu tajuk Apa Khabar Hati. Penulisnya adalah terdiri daripada Ustaz Syed Muhammad Nur Hisam dan juga bersama isterinya Ustazah Dr. Sharifah Fatimah. Buku ini mempunyai 185 halaman bercetak. Buku ini menceritakan tentang sekeping hati yang akan menentukan sejauh mana baik dan buruknya akhlak kita dengan Allah Ta'ala serta sesama makhluk. Penulis telah mengajak para pembaca agar sama-sama berusaha menguruskan sekeping hati dengan sebaiknya. Justru itu, buku ini telah menyentuh pelbagai aspek kehidupan yang berkait dengan penyucian hati, motivasi untuk menguatkan agar istiqamah dalam ketaatan serta peringatan tentang perkara yang menjadi racun di dalam hati. Buku ini telah membicarakan 5 khabar hati, iaitu terdiri daripada muhasabah, taubat, ibadat serta munajat, dan yang terakhir mengenai penyakit hati. Kehidupan di dunia tidak selalunya indah. Kadang-kadang kita berada di atas dan kadang-kadang kita berada di bawah. Sedih, gembira, resah dan tenang akan silih berganti seumpama langit yang tidak selalunya cerah. Begitulah di dalam sebuah lagu. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah. Begitulah pepatahnya. Itulah sunnah kehidupan buat kita sebagai hamba. Buku ini banyak menceritakan tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita rasa resah, apabila ditimpa satu ujian, buku ini sangat membantu tentang ajar mengenai tentang sabar. Buku ini mengajak para pembaca tentang sabar itu sifat mukmin. Jangan sesekali kita putus dengan rahmat Allah. Buku ini sangat membantu memberikan inspirasi buat kita tentang ujian hidup. Yakin, setiap ujian pasti ada rahmatnya. Allah tidak akan sesekali untuk menghampakan hamba-Nya. Bukan senang untuk meraih syurga kerana jalan menujunya penuh liku dan rintangan. Penulis banyak memberikan kata-kata semangat dan memberikan
inspirasi buat kita semua. Penulis juga telah berkongsi dalil-dalil serta doa-doa yang patut diamalkan. Raja dalam diri setiap manusia adalah hatinya. Ia menjadi remote control kepada seluruh tubuh. Sama ada ia menjadi baik lalu memenuhi syarat-syarat untuk berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Atau mungkin juga memadu manusia ke arah kecelakaan dengan memperhambakan diri kepada hawa nafsu. Buku Apa Khabar Hati adalah sebagai hadiah kepada para pembaca agar kita sama-sama berusaha menguruskan sekeping hati dengan sebaiknya. Sekeping hati ini akan menentukan sejauh mana baik dan buruknya akhlak kita dengan Allah Ta'ala serta sesama makhluk. Akhlak inilah yang akan dihisap di akhirat kelak dan semuanya bermula dari hati. Bila hati itu diisi dengan iman, ilmu, ketaatan, cinta dan kasih sayang, maka peribadi mulia pasti akan terselah. Buku ini menyentuh pelbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan penyucian hati, motivasi-motivasi untuk menguatkannya agar istiqamah dalam ketaatan serta peringatan-peringatan tentang perkara yang menjadi racun ke dalam hati. Alhamdulillah, buku ini sangat bermanfaat buat pembaca di luar sana, malah untuk diri saya juga. Dan sebagai penutupnya, kebahagiaan bukan pada limpahan harta, bukan pada wajah jelita dan bukan pada pangkat semata, tetapi kebahagiaan itu datang dari hati yang mengenal Allah yang Esa. Itu saja, sekian daripada saya. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat serta berusaha memperbaiki diri untuk mendapat kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya hormati, hari ini saya ingin membicarakan tentang sebuah buku yang sangat bermakna, Kelahiran Teragung Junjungan Mulia Muhammad SAW, karya Ustaz Mahathir Haji Jul. Buku ini bukan sahaja sebuah karya sastra, tetapi juga satu cerminan tentang kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang patut kita ambil iktibar. Buku ini mengisahkan bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan satu peristiwa yang dinanti-nantikan. Ia bukan sekadar kelahiran seorang bayi, tetapi lahirnya seorang pemimpin, guru dan pembawa wahyu. Ini mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya kehadiran baginda dalam mengubah dunia. Buku ini dipenuhi dengan kisah-kisah yang penuh inspirasi tentang perjalanan hidup Nabi. Dari zaman kanak-kanaknya yang penuh kesusahan hingga menjadi Rasul yang menyampaikan wahyu. Setiap peristiwa dalam hidup baginda mengandungi pengajaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Ia mengajak kita untuk berusaha dan tidak berputus asa walau dalam keadaan yang sukar. Melalui penulisan Ustaz Mahathir, kita diingatkan tentang nilai-nilai murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti kasih sayang, keadilan dan integriti. Buku ini mengajak kita untuk meneladani sifat-sifat mulia baginda dalam kehidupan seharian kita. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, nilai-nilai tersebut amat penting untuk membina masyarakat yang harmoni. Buku ini tidak hanya menghuraikan sejarah kelahiran, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks zaman dan cabaran yang dihadapi oleh Nabi. Ini membolehkan kita menghargai betapa besarnya pengorbanan baginda demi menegakkan agama Islam. Saudara dan saudari,
Kelahiran Teragung Junjungan Mulia Muhammad adalah sebuah buku yang wajib dibaca oleh setiap Muslim. Ia bukan sahaja menceritakan tentang sejarah, tetapi juga untuk mengajak kita merenung dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama menyelami isi buku ini, mengambil iktibar dari kehidupan baginda dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita. Dengan itu, kita bukan sahaja menghargai kelahiran teragung ini, tetapi juga meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh junjungan mulia kita. Jadi, jika saudara-saudari berminat dengan buku ini, bolehlah dapatkannya di pasaran. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya hormati, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda sebuah buku yang sangat berharga dan mendalam, iaitu Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najah yang ditulis oleh Ustaz Muhadir Haji Jul. Buku ini bukan sekadar sebuah kitab biasa, tetapi merupakan panduan komprehensif yang dapat membantu kita memahami asas-asas ilmu agama dengan lebih jelas. Ustaz Muhadir memulakan buku ini dengan pengenalan yang menyeluruh tentang ilmu agama. Beliau menekankan betapa pentingnya kita memahami asas-asas dalam agama Islam agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini, pengetahuan adalah kunci untuk mengatasi pelbagai masalah. Salah satu kelebihan buku ini adalah cara Ustaz Muhadir menyusun dan menjelaskan kandungan Safinah An-Najah dengan jelas dan terperinci. Setiap bab ditulis dengan pendekatan yang mudah difahami, menjadikannya sesuai untuk semua peringkat pembaca. Tidak kira sama ada anda seorang pelajar atau orang awam. Ini menjadikan pembelajaran agama lebih menarik dan tidak membosankan. Ustaz Muhadir tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mengaitkan pengajaran dengan situasi harian. Ini membolehkan kita mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Dengan cara ini, kita dapat merasakan betapa relevannya ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Buku ini juga mengandungi pelajaran yang mendalam tentang pembentukan akhlak. Ustaz Muhadir menekankan pentingnya akhlak yang baik sebagai cerminan iman seseorang. Dalam zaman yang semakin mencabar ini, pembinaan akhlak yang baik adalah asas kepada keharmonian dalam masyarakat. Saudara dan saudari, Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najah adalah lebih daripada sekadar buku. Ia adalah lampu penerang dalam kegelapan. Ia mengajak kita untuk mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Marilah kita membaca dan memahami isi buku ini agar kita dapat meningkatkan diri dan berbakti kepada masyarakat dengan lebih baik. Dengan pengetahuan dan akhlak yang baik, kita dapat mencipta perubahan positif dalam diri kita dan masyarakat di sekeliling kita. Dan jika saudara dan saudari sekalian berminat dengan buku ini, bolehlah dapatkannya di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aman Hayati binti Hamzah, nombor matrik 4233006-741. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang dua buah buku yang sangat istimewa. Buku yang pertama adalah buku Sahabat Dunia Akhirat karya Ustazah Asma Harun, terbitan Galeri Ilmu Sembilan Berhad. Buku yang kedua pula ialah buku Tahan dan Tenang, Nanti Datang Senang, 40 Pesan Damai dalam Al-Quran tentang Kehidupan, terbitan BTS Publishing House Sembilan Berhad, karya Nuraini Syahuddin. Buku Sahabat Dunia Akhirat ini adalah karya inspiratif yang membicarakan tentang pentingnya hubungan persahabatan bukan sahaja di dunia tetapi berlanjutan hingga ke akhirat. Ustazah Asma Harun juga mengangkat tema persahabatan secara Islamik, mengajak pembaca memahami makna persahabatan yang sejati dan membina hubungan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ini, ditekankan 3 pengisian yang menarik oleh Ustazah Asma Harun. Yang pertama, persahabatan yang berlandaskan iman dan takwa.
Yang kedua, memilih sahabat yang baik dan menjadi sahabat yang baik. Dan yang ketiga adalah persahabatan yang berpanjangan hingga ke akhirat. Seperti mana dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzuru ahadukum man yuhalil." Maksudnya, seseorang itu mengikut agama atau cara hidup sahabatnya. Oleh itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Untuk buku kedua pula, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang buku Tahan dan Tenang, Nanti Datang Senang, 40 Pesan Damai dalam Al-Quran tentang Kehidupan, karya Nuraini Shahuddin, terbitan PTS Publishing House, Sendirian Berhad. Buku ini membawa pembaca menyelami hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran melalui 40 pesan damai yang relevan dalam kehidupan seharian. Buku ini juga memberi penekanan tentang sifat sabar dan ketenangan diri dalam menghadapi pelbagai ujian dan cabaran hidup, dengan jaminan bahawa setiap kesulitan akan datangnya kemudahan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jom dapatkan kedua-dua buku yang menarik ini di platform yang berhampiran dengan anda. Sekian, terima kasih.